Okey, hari itu dalam video yang sebelum ni cikgu sudah tunjuk macam mana nak kira nilai inventory dan kos inventory akhir menggunakan kaedah sistem berterusan. Okey, untuk video ni cikgu akan kira macam mana, cikgu akan tunjuk macam mana nak kira kos dan unit inventory dan kos inventory dengan kaedah sistem berkala pula, dengan sistem berkala. Jadi cikgu sudah kata tak kisah di sistem apa, dia akan guna tiga kaedah tu, either one. Jadi untuk soalan cikgu guna balik soalan yang sebelum ni, soalan yang masih sama tetapi sekarang kita guna sistem berkala untuk mengira inventory akhir. Okey, soalan dia masih sama. Cikgu guna balik soalan yang sama. So hari itu sudah tunjuk sistem berterusan, sekarang sistem berkala atau sistem berperiod. Okay. Jadi untuk mengira inventory untuk sistem berkala, dia lain sikit kerana dia tak seperti sistem berterusan, dia ada kad inventory. Dia tak ada kad inventory. Jadi sistem berkala dia tak rekod setiap unit pergerakan inventory itu setiap hari. Jadi kita tak dapat tahu inventory setiap hari. Apa yang dapat kita cari melalui sistem berkala ni ialah hanya inventory akhir sahaja. Because kita tak rekod tiap-tiap hari kan. Jadi apa yang boleh kita cari ialah inventory akhir. Okay, pada akhir tempoh perkaman. Jadi ada dua langkah ini yang perlu kita ikut semasa kita guna sistem berkala. Langkah dia. So langkah pertama, kita kena kira unit inventory akhir. Seperti yang cikgu kata, kita tak ada rekod kan. So we must go to warehouse and kira unit inventory akhir kita. Okay. So ini secara fizikal lah. Tapi kalau on paper, tak perlu pergi warehouse. Kita ada cara nak kira dia. So we kira unit inventory akhir dulu. Dan dari jawapan inventory akhir ni, dari jawapan langkah pertama, that means once you know berapakah unit inventory yang kita pegang, then dari situ we know the unit, kita dapat carilah nilai inventory akhir. From the unit we find the cost. Okay, macam mana kita cari nilai dia? Iaitu daripada belian. Daripada belian kita. Inventory kan kita dapat daripada belian kan. So you want to know how much the cost, we must refer back the belian kita. Okay, mengikut konsep kaedah, konsep setiap kaedah. So kaedah lain kita tengok cara lain. Contoh dia Contoh ini ialah kaedah MDKD. Ini contohlah cikgu tunjuk supaya anda faham kalau sistem berkala. Kalau dia kaedah MDKD, kita sudah tahu sebelum ni cikgu sudah ajar kaedah MDKD erti dia unit inventory yang terawal beli akan dijual dahulu. We sell the old stock first. So erti dia, the stock yang kita ada, yang masih kita pegang adalah daripada inventory yang terakhir beli. Your stock akhir is from the new stock that you last bought, yang you akhir beli. So dari situ kita sudah tahu konsep ni, dapatlah kita cari unit nilai daripada belian. So you know your stock is from yang last beli, so you tengoklah tarikh, you tengoklah tarikh belian anda. Okay, mulai dari paling belakang. You see from the last bought bila. Okay. Kalau dia kaedah MKKD pula, dia terbalik. MKKD erti dia unit inventory yang terakhir beli. Because dia masuk kemudian keluar dulu kan. So kita jual stok baru dulu. Yang baru beli kita jual. So erti dia unit inventory akhir yang dipegang adalah inventory yang old stock. Okay, yang terawal beli. So kalau I nak cari berapakah cost inventory ini, kita tengoklah tarikh belian yang terawal beli. Kita tengok kos masa kita beli awal, satu unit ialah berapa. Okay, so dia terbalik daripada MDKD. Ini dua cara adalah just opposite. Okay,
Okay. So kita balik kepada once you sudah faham cara nak buat, kita tengok balik soalan yang hari itu hari itu ialah sistem berteruskan kan. Sekarang kita guna sistem berkala. So kita ikut langkah seperti cikgu kata, kena cari unit inventory akhir dulu. So pun carilah inventory awal. Hari itu soalan dia kata dia ada 20 unit kan. Okay. Jadi, now we find the unit. Jangan tengok cost dulu. Harga dia berapa, you put aside first. Now you cari the unit first. Okay? Kerana tak kisah dia kaedah FKKD ke, MDKD ke atau cost per rata, unit inventory akhir yang anda pegang mesti sama. Tak boleh kaedah lain, unit lain. Because barang itu ialah there. Unit dia sama, cuma macam mana kira berapa kos dia adalah berdasarkan kaedah. Okay, so this unit can use for all the kaedah. So unit inventory akhir 20 unit. So kita belikan sepanjang bulan September. So first beli 14 unit, lepas tu 80 unit, lepas tu 18 unit. You campur the whole month, berapa unit you sudah beli. Here you campur all, you got 112. So you campur, you dapatlah unit 132. Yang ini untuk nak jual, belian untuk jual. Stok yang ada untuk jual. So kita tolaklah berapa yang kita sudah jual. So yang sudah jual ikutlah soalan. First you jual 16 unit, lepas tu 24, lepas tu 35. So total yang you sudah jual 75 unit. So ini yang you ada, ini you sudah jual. So inilah unit inventory akhir yang ada, 57 unit. So tak kisah kaedah apa, semua mesti 57 unit. Your unit inventory akhir. So as I said, kita kena tengok tarikh belian kita kan. Okay, so inilah tarikh belian. Okay, tarikh belian menentukan kos kita. Okay, so ini dia. Sebelum ni kita tengok yang ni nanti cikgu akan rujuk ini untuk sebagai penjelasan. So we tengok kaedah first dulu. Kaedah MDKD, masuk dulu keluar dulu. So tadi kita sudah cari unit inventory akhir ialah 57 unit kan. So 57 unit. Okay, so now you must find. You know that you ada 57 unit inventory. But berapakah cost dia? Total how much? I know it's 57. But cost berapa? 57 unit tu equal to how much? Okay, so kita ikutlah konsep. Masuk dulu, keluar dulu. So tadi cikgu kata masuk dulu, keluar dulu. Stok lama sudah jual. Yang ada ialah yang the unit 57 ni adalah daripada new stock. Stok yang baru dibeli. So, you pun tengoklah tarikh belian anda. Okay. Yang baru you beli ialah 28 September. Ini yang the last you bought. So, MDKD kan. Stok lama ialah terdiri daripada your inventory akhir adalah terdiri daripada stok yang baru beli. Kerana yang stok lama sudah dijual. So, your unit inventory akhir is from the baru beli. So this one. Okay, 18 unit. Dan setiap satu 47. So you pun letaklah 8. So your stock should be, ini should be your stock lah. 18 unit setiap ialah 47. So you got 846 for this group of stock. Kemudian kan you ada 57 kan. 57, 18 ialah untuk cost 47. So that means you still got 39 unit. 39 unit ini ialah daripada belian mana? Okay. So balik kepada tarikh belian. So just now you already taken is your inventory akhir. So not enough kan 57. So you must get yang 39 ni mesti daripada belian pada 12 September. Okay. From belakang you go up. Belakang you go up. Ini your stock tak cukup, so some of your stock must be from here. Okay, so you keluarkan 39 from 80 unit ini. So
39 times 45. 80 unit tu ialah 45 kan, 1 unit. So 39 times 45, you got RM1755. So means untuk kaedah MDKD yang unit inventory akhir 57 unit ini, jumlah kos dia ialah campurkan dua ni, you will get jumlah kos for your inventory akhir ialah 2601. Okay, dan ni ialah sistem berkala. Tak perlu guna kad inventory. Then kaedah MKKD, as I said, unit inventory akhir tak boleh tukar, mesti sama, tak kisah kaedah apa. So masih 57 unit. So 57 unit ni dari mana? Bila I beli yang ni, so you tengok kaedah dia. Kalau MKKD erti dia yang kemudian masuk, you keluar dulu. So you sell the new stock. Yang masih ada ialah old stock. So kalau masih ada old stock, you tengoklah tarikh belian. Okay, yang masih ada old stock. So you see from your stock yang paling awal lah, you look at from the front. Okay, you mula dari atas sekali. Okay, so inventory awal 20 unit. So mean 57 unit ni di antara dia, di dalam dia ada termasuk 20 unit yang paling awal you beli. Okay, 20 times 40 ringgit each. So 800 ringgit. So kemudian anda ada 57 kan, bukan 20. So 57 tolak 20 yang ke awal beli, you still ada 37 unit akhir, inventory akhir. So dari mana datangnya 37? So you tengok pula kepada belian anda. Tadi ini ialah sudah kira sebagai stock. So this one already stock, tak cukup kan? You still need 37. So you take yang seterusnya. Okay, yang seterus you beli 14 unit. Okay. So 14 times 42, yang tu ialah 42 ringgit. So you got 588. So dari 37 you sudah dapat cari 14 unit. So you still need 23 unit. So 23 unit ni dari mana datangnya inventory? So you tengok balik. Ini just now you sudah kira, ini pun you sudah ambil. Jadi 23 mesti ambil daripada belian yang ni, 80 unit. Okay, so 23 times 45. Yang 80 tu ialah 45 ringgit seunit. So you got 1035. So when you add up 20 plus 14 plus 23 equal to 57 unit. Mesti lengkap 57. Okay, so inilah. So you add up all. Okay, you dapatlah nilai inventory akhir anda 2423.